Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Nudity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini ialah apabila rakan Jolo meninggal tak sampai sebulan lepas balik Malaysia. Wah, ini memang hangat. Bagaimana saksi utama ataupun bagaimana rakan baik Jolo ini baru balik ke Malaysia tak sampai sebulan sudah meninggal dunia. Ini menimbulkan berbagai spekulasi. Walau bagaimanapun, seorang individu yang dikatakan sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tiap Jo atau Jolo meninggal dunia kurang sebulan selepas dia kembali ke Malaysia. Sumber di SPRM mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa seseorang yang dipaparkan dalam obituari bernama Mendiang Ki Kok Tiam merupakan individu sama ditahan sekembalinya ke Malaysia pada 3 Mei selepas 5 tahun di luar negara. Obituari menyatakan upacara penguburan akan berlangsung di Kepong hari ini. Ki berumur 56 tahun. Sementara itu, Mel melaporkan Ki dipercaya meninggal dunia akibat sakit mengejut. Sebelum ini dilaporkan bahawa Ki telah dihantar pulang dari Macau kerana tinggal lebih masa visanya. Dia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 3 pagi dan pada 3 Mei dan dia diarahkan untuk pergi ke Ibu Pejabat SPRM pada jam 10 pagi hari yang sama. Al Jazeera melaporkan semalam bahawa Ki memberitahu SPRM dia telah bertemu Jolo dan buruan kes 1MDB yang lain termasuk Eric Tan Kim Long, Casey Tang Kieng Chi, Ge Chong Heng dan Nick Faisal Arif Kamil di Macau. Ki juga dilaporkan berkata bahawa Lo telah mengarahkannya supaya jangan kembali ke Malaysia sebagai saksi dalam kes 1MDB. Ki kemudiannya dibebaskan tanpa sebarang pertuduhan dikenakan terhadapnya pada masa ini, kata laporan itu. Sumber SPRM memberitahu Malaysia kini pada awal bulan ini bahawa Ki disyaki telah menggelapkan wang daripada 1MDB dan SRC International melalui akaun sebuah syarikat bernama Right Show Limited. Sebelum ini, SPRM dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Komersial Singapura dilaporkan berjaya merampas akaun Right Show Limited membabitkan AS 5.2 juta bersamaan dengan RM 23 juta, kata sumber itu. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita semua apabila seorang saksi yang benar-benar diperlukan ini meninggal dunia belum sampai pun sebulan pulang ke Malaysia. Namun demikian, keluarga Ki juga telah memberikan kata ataupun buka cerita. Kata keluarga Ki, keluarga minta elak layan spekulasi. Kerana sekarang ini tular di media sosial pelbagai spekulasi yang menyebabkan Ki meninggal dunia. Sehingga kan ada spekulasi yang paling hangat, yang paling panas mula menular. Ada yang kata ini, ada yang kata itu dan sebagainya. Keluarga mendiang Ki Kok Tiam menggesa orang ramai supaya tidak melayan sebarang spekulasi mengenai kematian individu yang didakwa menjadi sekutu orang buruan polis Jolo itu. Dalam satu kenyataan hari ini, Firma Guaman yang mewakili keluarga si mati berkata, Ki meninggal dunia di hospital pada Isnin selepas dia diserang angin ahmar secara tiba-tiba. Makna kata, Ki sebenarnya meninggal dunia di hospital pada Isnin dan bukan seperti spekulasi yang menular, yang mereka katakan meninggal di dunia di rumah dan mungkin telah macam-macam lah orang cakap dengan alasan ini dan itu, ada yang ngeri, ada yang macam-macam. Tapi keluarga Ki telah memberitahu kepada kita bahawa
Firma Guaman mewakili keluarga si mati berkata, Ki meninggal dunia di hospital pada Isnin dan sebabnya ialah kerana diserang angin ahmar secara tiba-tiba. Rujukan dibuat kepada laporan media mengenai kenyataan kematian Encik Ki dan keadaannya. Dia meninggal dunia pada 29 Mei 2023 di hospital akibat strok kuat secara tiba-tiba, kata laporan itu. Mereka juga berkata, kami menggesa semua pihak untuk tidak melayan sebarang spekulasi mengenai peristiwa malang ini dan memberi ruang kepada keluarga untuk bersedih atas pemergiannya, kata firma Velen O&N Partners. Berita mengenai kematian Ki muncul semalam selepas obituari dan butiran untuk upacara pengkebumiannya disiarkan dalam sebuah akhbar. Malaysia kini kemudian berjaya mendapatkan pengesahan daripada SPRM bahawa orang yang dipaparkan dalam obituari itu adalah orang sama yang ditahan mereka sekembalinya di Malaysia baru-baru ini. Sebelum ini, Ki berada di luar negara sejak 5 tahun lalu. The Mail Mail pula semalam melaporkan Ki dipercayai meninggal dunia akibat sakit mengejut. Sebelum ini dilaporkan Ki dihantar pulang dari Macau kerana berada di Macau melebihi had visanya. Dia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi pada 3 Mei dan diarahkan untuk pergi ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 10 pagi pada hari yang sama. Al Jazeera melaporkan semalam Ki memberitahu SPRM dia telah bertemu dengan Jolo dan buruan dalam skandal 1MDB yang lain, termasuk Eric Tan Kim Long, Casey Tan Keng Chi, Ge Cho Heng, dan Nick Faisal Arif Kamil di Macau. Ki juga dilaporkan berkata, Lo telah mengarahkannya untuk tidak kembali ke Malaysia sebagai saksi dalam kes 1MDB. Laporan itu menyebut Ki dibebaskan tanpa sebarang pertuduhan buat masa ini. Saudara-saudara sekalian, kematian Ki ini benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia kerana kematiannya baru berlaku selepas dia tak sampai sebulan pulang ke Malaysia dan telah pun membongkar keberadaan di mana beradanya keberadaan Jolo dan geng-geng yang lain. Kita ucapkan takziah kepada keluarga Ki atas kemergian ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.